Apakan daya, sudah suratan tertulis kita bertemu hingga kini setelah berpisah, salju yang baku terlerai sudah. Oh Nabila, lambang cinta yang telah layu. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua, terutama Cik Nabila ke Puan Nabila yang dengarkan kami untuk pagi ini. Kami berkongsi kepada anda pelbagai cerita yang menarik dalam MHI Malaysia hari ini. Ya, pagi-pagi nama Nabila telah diseru. Itu kita akan bawakan nanti penyanyinya. Pastinya siapa yang lahir tahun 80-an, 90-an membesar tu seperti Cik Fitri. Cik 80-an ya. Itu antara lagu yang sering berkumandang lah dan menjadi meniti di bibir kami. Ada rock kepak tu lagu Nabila. Itu dia. Antara nama wanita yang banyak diabadikan dalam lagu ada, kalau sebut tentang lagu ni kan, itulah jarang nama lelaki diabadikan dalam lagu. Oh, sebaliknya kan. Kalau lagu lelaki apa lagu lelaki? Saya ingat lagu Ahmad. Ahmad. Okey, Ahmad. Kalau nama Ibu Muhammad itu nama seorang Nabi. Tapi yang lain ni memang susah nak jumpa. Betul. Yang nama lelaki. Tapi nama perempuan kami akan kongsikan nanti apa kisah di sebalik siapa sebenarnya Nabila yang dimaksudkan. Jadi juga kita nak tambah ilmu kerana kita berbincang banyak perkara tentang pekerjaan. Sekarang ni kalau saya tengok tentang kerja ni ramai yang merungut lah. Terutama dalam sektor tertentu memang tak ada pekerja. Contoh dalam F&B. Ya. Dan juga termasuk dalam bidang 3D. Pastinya ramai akan mengatakan apa tu sektor pekerjaan 3D ini. Kalau kita lihat itu antara kerja-kerja yang dikategorikan kotor, apa lagi? Bahaya dan sukar. Sukar. Jadi antaranya boleh yang terfikir di minda kita tu kerja buruh, kan, kerja di bawah terik matahari, kerja ladang dan sebagainya. Dan ini menjadi diisukan apabila dikatakan belia, golongan belia kita sekarang ini tidak mahu bekerja di dalam sektor 3D ini. Tapi kita kena tahu bahawa adakah kalau kita nak sentuh topik pekerjaan 3D ini, kita dah bersedia ke dari semua segi sebenarnya. Bukan saja kita nak tanya golongan belia saja bersedia ke, tapi apa yang ditawarkan itu adakah benar-benar bersedia untuk menarik lebih ramai lagi golongan belia. Itu dia. Berbaloi ke tidak sebab mungkin dari segi bayaran, kemudian dari segi insentif yang ada, bidang yang melibatkan dirty, difficult and dangerous. Kalau anda belum dapat kongsikan di Facebook MHI, kita berkongsi hari ini macam mana untuk kita kembali mencipta ekosistem yang baik untuk beri peluang pekerjaan dan juga untuk membantu majikan membina negara dalam sektor seperti peladangan, pembinaan dan sebagainya. Baik, kita ada kongsi juga untuk anda hari ini. Ini kita nak kongsikan berkenaan dengan festival Arca Jerami Padi di Pulau Pinang. Kalau selalu pergi Pendang, pergi sawah, bla-bla tu kan. Pasal ni itulah mungkin belah set atas lagi di sebelah bahagian serai semua tu yang banyak kawasan padi. Dan sekarang ni bukan hanya tengok ada tempat yang menarik, tapi punya bukan di luar negara, tapi dalam Malaysia. Dah pun banyak sekali usaha untuk mencantikkan kawasan, jadikan sebagai modal untuk gambar. Sekarang ni memang dah pelancongan lah. Kita sama-sama saksikan Arca Jerami Padi di Pulau Pinang. Jerami padi biasanya akan dibuang atau dibakar tanpa dimanfaatkan sepenuhnya. Berbeza pula keadaannya di Kampung Terus, penanti Pulau Pinang. Sepanjang 3 hari penganjuran Pesta Padi Antarabangsa 4.0 yang berakhir pada Ahad lalu, pengunjung berpeluang melihat pelbagai bentuk arca padi seperti ayam kampung, dangau petani serta teratak-teratai. Tidak seperti penganjuran sebelumnya, pertandingan Arca Jerami Padi kali ini bukan hanya dibina oleh penduduk kampung, bahkan turut menerima penyertaan peserta dari negeri Selangor, Pahang, Perak, Kelantan dan Pulau Pinang. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, MPKK Kampung Terus, Bahrudin Abdullah, antara individu yang tidak melepaskan peluang untuk berkarya. Dengan hanya menggunakan 2 gulung jerami serta kepingan kayu terpakai, dia berjaya menyiapkan arca dengan reka bentuk jelapang padi dalam tempoh yang singkat. Cetusan idea lelaki berusia 49 tahun ini bersama penduduk kampung sedikit sebanyak mengimbau kembali zaman sebelum merdeka ketika jelapang padi masih digunakan sebagai tempat penyimpanan stok makanan. Jelapang padi ialah dulu-dulu ialah tempat menyimpan padi untuk dijadikan beras. Okey, memandangkan sekarang ni krisis, kita tengok krisis
Ukraine yang berperang dengan Rusia tu, gandum ini susah nak dapat. Okey, saya fikir macam mana saya nak ketengahkan produk ni. Maksud dia, yang ni ialah tempat kita simpan barang-barang dulu. Food security, jaminan makanan kita. Kita tak takut kalau perang ke, kalau kemarau panjang ke, kita still ada stok dalam ni. Keunikan setiap reka bentuk arca memberi keterujaan kepada pengunjung yang datang untuk mengambil gambar dan bersuah foto sebagai kenang-kenangan. Aktiviti tahunan ini juga dapat memberi ilmu baru, terutama kepada generasi muda kerana setiap arca yang dibentuk membawa makna tersendiri. Bagi Muhammad Amirul Khamis, 30 tahun, dia sanggup memandu jauh dari Tasik Gelugor Pulau Pinang bersama keluarga untuk melihat sendiri kelainan arca padi. Kita cuba nak bawa dekat anak-anak kan. Lagi sculpture jerami sekarang tak banyak orang buat kan. Jadi saya tengok secara orang bagi tunjuk tu macam saya tertarik lah. Selain daripada orang-orang tu, kita ada macam-macam sculpture yang lain-lain. Jadi kita nak tengok kelainan lah. Sculpture yang kelainan sikit daripada yang biasa. Rasa macam best lah. Macam orang kata apa, tak ada, selama ni tak ada benda macam ni. So dia orang buat bagi untuk pengunjung-pengunjung datang berhibur, tengok apa yang menarik dekat sini. Menurut Exco Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan, Dr. Nolela Arifin, sebanyak 20 penyertaan diterima dalam pertandingan membina arca jerami padi yang julung kali diadakan di negara ini. Pihak kerajaan negeri turut bercadang untuk membawa pertandingan ini ke peringkat antarabangsa dengan penyertaan dari luar negara seperti Jepun dan Taiwan. Ini adalah satu cara untuk mempelbagaikan ekonomi luar bandar, especially di kampung, dan mempelbagaikan agro pelancongan. Masa kita mulakan Pesta Padi dulu, 2018, 2019, semua arca-arca jerami padi ni dihasilkan atas karya orang-orang kampung di sini. Selain pertandingan arca jerami padi, aktiviti lain turut disediakan termasuk aktiviti riadah, larian sungai penanti serta persembahan khas. Aktiviti seperti ini pastinya dapat merancakkan lagi industri pelancongan Pulau Pinang sekaligus menjana ekonomi keluarga Malaysia. Itu dia padi bekas sebarang padi yang indah untuk semua pengunjung datang. Kalau padi katakan padi kan? Kalau padi katakan padi. Tidak. Kalau tidak, sambunglah. Kalau padi katakan padi, tidak saya tertampi-tampi. Kalau sudi katakan sudi, tidak saya ternanti-nanti. Dah lama dah nanti. Baik. Sudah. Kita berakhir ya. Okey. Kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan belia dan pekerjaan dalam sektor 3D tadi. Itu dia. Apa yang mereka perlukan, apa yang mungkin masa yang perlu diperhalusi sebelum mereka terjun ataupun terlibat sepenuh masa memberikan jiwa dan komitmen untuk bidang 3D ini. Semasa lepas ini di MHI. Warga tempatan khususnya yang kehilangan pekerjaan akibat penularan pandemik COVID-19 digalakkan untuk menyertai sektor pembinaan yang kini berdepan kekurangan pekerja yang kritikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, warga tempatan boleh menyertai sektor itu sama ada di peringkat pengurusan atau bagi kerja 3D iaitu kotor, bahaya dan sukar. Kita sering mendengar tentang kadar pengangguran dalam kalangan graduan dan kesukaran mereka mencari pekerjaan. Namun terdapat satu sektor yang jarang difikirkan orang ramai memandangkan pekerjaan ini seringkali dipandang rendah kerana statusnya. Sektor 3D, Dirty, Dangerous and Difficult atau kotor, bahaya dan sukar menggambarkan sektor yang kurang menarik. Antara pekerjaan yang kebiasaannya tergolong dalam sektor 3D ini adalah pembinaan, peladangan, pertanian, perkhidmatan, pembuatan dan perkilangan. Cabaran terbesar yang dihadapi dalam sektor 3D ini ialah kadar upah atau gaji yang ditetapkan kepada pekerja tidak setimpal untuk menampung kos sara hidup mereka. Sikap majikan yang memandang ringan skop tugas mereka juga memainkan peranan sehingga belia terpaksa memilih kerjaya lain.
Cara kerja sesebuah sektor itu juga memainkan peranan penting seperti beralih kepada teknologi separa mesin. Ini sekaligus membantu memudahkan pekerja dan dapat meningkatkan produktiviti sesebuah syarikat atau individu itu sendiri. Kelompangan dalam sektor 3D perlu diisi rakyat negara ini, khususnya belia untuk memenuhi keperluan sektor berkenaan. Persoalannya, bagaimana untuk menggalakkan golongan muda mempelopori industri sedia ada ini? Apakah usaha bersama yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan sektor 3D terus kekal relevan dalam pasaran pekerjaan negara? Baik, itu dia rangkuman mukadimah untuk kita berikan gambaran tentang 3D ini yang dangerous, difficult, dirty. Siapa yang sanggup terlibat sebab pembersihan, yang katakan bayangkan dalam bidang yang perlu mencuci katakan sisa kotoran yang mungkin terpaksa panjat itu dan ini, dan juga pelbagai cabaran ditempuh untuk mencari rezeki. Dan ini bidang yang perlu kita gerakkan bersama. Ada pembangunan, ada juga 3D ini sebagai pelengkap kepada bangunan itu. Dan saya percaya ini juga kesan daripada COVID yang 2 tahun ni kan. Itu juga memberi satu impak besar apabila banyak sektor pekerjaan yang kekurangan tenaga kerja ini. Jadi kita nak terus berbicara berkenaan dengan isu belia dan pekerjaan dalam sektor 3D. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad yang merupakan pensyarah di Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Okey. Baik, itulah isu ini kritikal. Dan kita pun 2 tahun umpama pergelutanlah dalam COVID-19 pandemik semua. Jadi semua berserak mencari rezeki, mencari kehidupan baru. Jadi untuk kembali rancak dalam bidang yang asal itu, pembuatan peladangan yang memerlukan tenaga semua agak terbatas. Jadi macam mana melihat isu ini? Ya, terima kasih kepada saudara Fitri dan juga saudari Fariha. Terima kasih kepada Malaysia hari ini. Jadi saya rasa satu topik yang menarik dibincangkan kerana ini merupakan isu semasa yang merupakan perkara pokok bagaimana kita nak menjana semula ekonomi dan juga struktur sosial. Kita tidak dapat nafikan dengan pandemik COVID-19 sebenarnya banyak merubah struktur sosial, ekonomi dan segala-galanya, dan kita perlu menyusun semula supaya sektor-sektor terutama sektor pekerjaan dan termasuk sektor 3D ini diberi perhatian. Dan isu pokok sekarang adalah golongan belia, sejauh mana golongan belia sebenarnya menempatkan diri mereka di dalam sektor-sektor 3D ini. Dan kalau kita lihat dari segi macam saudara Fitri bangkitkan tadi kan, dari kalau kita tengok dari segi Jabatan Perangkaan Statistik Perburuhan dan juga Pekerjaan, kita dapati kadar pengangguran sebenarnya memang kita nampak ada pemulihan di situ. Jadi kalau dibandingkan pada tahun 2020 waktu mula kita melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan pada Mei 2020, waktu itu saya ingat 5.3% kadar pengangguran, hampir 800,000 lebih pengangguran waktu itu. Tapi alhamdulillah bila kita lihat pada bulan Mei 2022, setelah 2 tahun kita lalui fasa ini, kadar pengangguran dah turun ke 3.9% kan. Jadi waktu itu kita lihat lebih kurang dalam 637,000 lebih kuranglah kadar pengangguran. Dan itu sebenarnya menjadikan satu indikator sebenarnya kita perlu menyusun supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia terutamanya mendapatkan peluang pekerjaan, dan salah satunya adalah sektor 3D inilah. Menarik dia bila kita tengok fakta untuk golongan belia misalnya kan, kadar pengangguran belia sebenarnya memang kita nampak merosot 74%. Tapi sebenarnya masih lagi tinggi. Lebih kurang 430,000 lebih kurang golongan belia masih lagi menganggur. Jadi inilah sebenarnya yang kita boleh bawa untuk kita masukkan golongan belia ni ke sektor-sektor yang memerlukan, sebagai contoh sektor 3D ni. Ini sebenarnya peranan kita lah untuk kita menjenamakan semula lah sebenarnya sektor 3 ni supaya tidak nampak pekerjaan ni sebagai pekerjaan yang tidak sesuai, pekerjaan yang tidak popular, tak glamour kan orang kata kan. Jadi kita perlu nampak supaya sektor-sektor ni dilihat sebagai sektor pilihan kepada golongan belia terutamanya untuk diceburi. Baik, bila doktor cakap perlunya penjenamaan semula, kita nak penjenamaan semula ni kadang-kadang usaha tu kena lebih sikit kan. Maknanya kita tahu golongan belia ni usianya berapa dan sebagaimana, dan juga kelayakan serta kalau kita bekerja kita nak mencari rezeki. Belum mencari rezeki tu tangga gaji, bayaran yang diberikan. Jadi itu nanti saya akan sentuh berkenaan tu sebab kita sebenarnya ada seorang lagi tetamu tapi tidak berada di studio. Kita di gambaran sebenarlah berada di ladang. Cik Muhammad Nasruddin Manasir, pengusaha ladang kelapa sawit dan juga kontraktor binaan yang mana dah lebih 20 tahun terlibat dalam bidang ini. Assalamualaikum Cik Din. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kehijauan tu di Jengka ya. Ya. Pengalaman lebih 20 tahun mengusahakan ladang kelapa sawit. Saya pasti pengalaman itu cukup kukuh untuk memperkatakan berkenaan isu ini, terutamanya pekerja-pekerja belia. Mungkin Cik Nasruddin sendiri sebagai pengusaha ladang kelapa sawit ini ada pengalaman bagaimana menguruskan, mengendalikan pekerja-pekerja belia ni. Bagaimana melihat
semangat juang mereka, ada tak yang berminat? Pada pandangan saya lah, selama saya mencuburi bidang ni, kalau kita lihat sekarang ni, memang kita suka nak mendapatkan generasi baru untuk melibatkan diri dalam sektor peladangan ini. Ini disebabkan penjenamaan, pada saya rebranding perkataan buruh tu agak tidak sinonim dengan generasi baru sekarang. Kalau kita sebut buruh, jadi siapa nak buat menantu dengan buruh kan? Jadi kalau boleh kita ubah persepsi dan perkataan pekerja ladang ni kepada satu penjenamaan yang lebih profesional lah. Sebab kalau nak dibandingkan, kalau saya punya budak yang betul-betul bekerja, income dia boleh melebihi daripada pendapatan orang yang ada diploma dan degree. Tapi beliau kena komit. Beliau kena berusaha bersungguh-sungguh lah. Kalau kita lihat, memang pendapatan dia boleh mencecah hampir 3-4 ribu sebulan kalau dia betul-betul bekerja lah. Itu saya rasa pandangan saya mengharapkan supaya kerajaan dan juga semua agensi yang terlibat memberi ruang kepada mereka-mereka ni dengan berbagai benefit, kemudahan dan penjenamaan yang baik. Contohnya macam lepas saya SPM, bila kita cakap terlibat dalam ladang, dia kata jadi buruh, tak nak. Padahal income dia lebih banyak daripada pegawai yang jaga ladang tu sendiri kalau saya lah. Baik Cik Din, jadi dalam tempoh bertahun ni kan, macam mana Cik Din melihat, yalah mungkin ada pekerja yang datang dan pergi, macam mana tahap kesetiaan mereka setelah dapat, dah tengok peluang demi peluang yang ada, sebab seorang bila sebut kerja ni, dia nak berkembang maju, peningkatan dalam kerjaya. Jadi dalam bidang ini macam mana mereka melihat perkara itu supaya nanti sebab makin tua kan mereka fizikal makin tak kuat seperti dulu, jadi perlu ada kestabilan juga tu, macam mana tu? Pengalaman saya, yang betul-betul berminat saja yang boleh bertahan. Sebab dalam masa yang sama, bila kita panggil dia buruh, dia akan cakap bahawasanya kerja ni macam nama tak berapa cantik lah kan. Jadi dia memohon kerja lain lepas tu. Jadi kebanyakan sektor peladangan ni kita tidak ada pekerja yang betul-betul kekal. Setia, kekal. Kebanyakannya dia touch and go kan. Baik. Okey doktor, penjenamaan semula tu itu antara perkataan ajaib juga tu. Okey, tadi kita dengar mungkin tengah gaji yang diberikan lebih daripada diploma, degree 3-4 ribu sebulan. Tapi bagaimana? Ini kalau kita lihat tadi apa yang Cik Nasruddin cakap tu berkait dengan psikologi. Bagaimana peranan sepatutnya boleh nak ubah tu, sebab susah kan nak ubah tu? Bagaimana? Sebenarnya banyak faktor yang kita boleh lakukan untuk menjenamakan semula dan memerlukan sinergi semua pihak. Bermakna daripada peringkat sekolah lagi, kita perlu mewar-warkan, perlu membugarkan tentang kepentingan untuk bekerja dalam sektor-sektor ini. Kerana sektor perkhidmatan ini merupakan sektor yang penting. Kan dalam istilah bahasa Inggeris, essential services, kan, memang perkara penting. Kalau tak ada sektor ni, kemungkinan rantaian sosial manusia itu akan terbatas. Dan kita lihat, bila kita buka konteks sektor-sektor 3D ni, contohnya sektor difficult, dangerous, and dirty kan, sebenarnya kalau lihat banyak sektor-sektor lain yang kita boleh kaitkan dengan sektor 3D ini, antaranya selain daripada sektor peradangan, pertanian seperti mana yang Saudara Din maklumkan tadi, sebenarnya sektor pembuatan juga memainkan peranan penting kerana kita lihat sekarang ini negara pusat membangun, dan dari segi sektor perkhidmatan misalnya sekarang ini banyak perkhidmatan dalam talian kan, jadi semuanya berkembang dengan begitu pesatnya sekali. Dan juga kita lihat dari segi sektor-sektor yang berkaitan dengan pembuatan, itu juga merupakan sektor manufacturing yang sebenarnya perlu kita lihat supaya lebih ramai lagi golongan-golongan muda untuk golongan muda ceburi. Terasa mungkin juga cabaran persepsi tadi kan, biasa terkait dengan warga asing. Jadi mohon tak mau sinonimkan dengan perkara itu. Betul. Sedangkan mereka tak nampak peluang demi peluang. Jadi macam mana untuk memberikan mereka mencerahkan persepsi ini? Mungkin ada kursus dulu ke, ataupun macam mana untuk diluaskan lagi ke untuk merakyatkan pekerjaan ini? Saya setuju dengan pandangan Tuan Fetri. Kalau lihat berdasarkan statistik, sebelum pandemik COVID-19, hampir 3 juta pekerjaan sektor ini pelopori oleh golongan warga asing. Sebenarnya bila selepas tempoh pandemik, sebenarnya adalah proses riset sebenarnya. Yang kita lihat adalah penglibatan golongan belia, terutama belia tempatan dalam sektor-sektor 3D ini. Cuma kita perlu perkasakan lagi. Dan kita lihat kalau untuk menggalakkan lagi proses ini, selain daripada kadar gaji yang
setimpal ya. Kita nak juga supaya pekerjaan ini dilihat pekerjaan yang sebenarnya memberikan insentif yang lebih banyak kepada golongan muda. Sebagai contoh, dalam sektor peradangan, kita perlu lihat mungkin kita boleh sediakan rumah, elektrik, air yang disediakan kepada mereka jaga supaya kebajikan dapat kebajikan. Dan juga kita lihat dari segi sektor-sektor ini kita perlu peluaskan dari segi perspektif mereka. Dan sebenarnya sekarang ni banyak-banyak sektor 3D sebenarnya kita boleh lakukan promosi secara dalam talian. Maknanya perkhidmatan-perkhidmatan tersebut kita boleh lakukan sepanjang masa, dan yang penting sekali ada kursus-kursus yang boleh menyediakan mereka. Sebab itu kita perlu lihat proses untuk upskilling, reskilling dan cross-skilling ini perlu berterusan. Dan tak mustahil kita boleh ke arah gitu. Sebab kita lihat negara-negara maju, contohnya di Switzerland ya, pekerjaan-pekerjaan seperti tukang pipe sebenarnya pekerjaan profesional. Mereka ada sijil dan mereka dibayar dengan gaji yang setimpal. Jadi mungkin sampai masanya di Malaysia kita dah ada pekerjaan-pekerjaan yang diberi pengiktirafan, dan pada masa sama juga mereka juga boleh melakukannya untuk menjana pendapatan sendiri. Bersedia atau tidak, saya rasa antara individu yang kita boleh tanya Cik Nasruddin, sebab dia merupakan pengusaha ladang kelapa sawit dan juga kontraktor binaan ni. Jadi kita peranan majikan, peranan pemaju dan sebagainya. Saya rasa adakah benar-benar bersedia? Macam kita tahu kalau ambil warga asing, bayaran dia murah kan dan sebagainya. Tapi bila kita nak ambil belia tempatan, bersediakah untuk menyediakan kerjaya ini sebagai satu lagi tahap profesional? Macam mana Cik Nasruddin melihat isu ni? Saya tertarik dengan kata-kata tadi bahawasanya perlu diberi benefit dan kemudahan kepada peserta-peserta yang menyertai bidang ni. Sebab mereka-mereka ni memang sangat memerlukan rumah, memerlukan pinjaman kenderaan dan sebagainya. Kalau kita mampu menyediakan kemudahan asas seperti bagaimana penjawat awam ada kemudahan tersebut, saya rasa belia boleh mencuba bidang ni kalau kita memberi peluang kepada mereka benefit yang macam itulah. Itu dia. Moga ada suntikan dana untuk majikan kan? Terkait dengan industri. Jadi terasa perlu ada transformasi yang betul-betul agresif untuk membina. Sebab ini melibatkan negara. Kita mahu lebih banyak anak belia menyumbang melalui sektor ini untuk negara. Betul. Saya setuju dengan pandangan Saudara Fitri ya, sebab sebenarnya memerlukan komitmen semua pihak, termasuk majikan. Sebagai contoh kan, sektor pembinaan sekarang ni pun dah banyak guna teknologi moden kan. Kita boleh gunakan teknologi-teknologi berkenaan supaya anak-anak muda kita bila menceburi bidang tersebut, dia tak rasa pekerjaan tu berat, dia tak rasa pekerjaan tu susah. Sebenarnya benda tu kita boleh gunakan teknologi. Sebagai contoh sektor-sektor lain, perniagaan dan sebagainya, kita kan ada banyak penggunaan dalam talian kan. Jadi penggunaan mesin dan sebagainya. Jadi teknologi ini sebenarnya banyak membantu. Dengan adanya IoT sebenarnya kita boleh gunakan, dan itu memerlukan komitmen majikan. Dan paling penting sekali adalah bagaimana kita supaya nak membawa imej pekerjaan 3D kepada masyarakat, supaya masyarakat merasakan bahawa sektor 3 ni sebenarnya tidaklah satu sektor yang tidak popular, tidaklah orang kata sektor yang tidak glamour. Sebenarnya sektor inilah yang merupakan asas untuk menggerakkan lagi pendapatan, dan pada masa sama kita juga dapat menjana ekonomi negara. Itu dia, ekonomi negara yang berkembang dengan sinergi semua pihak ya. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad. Dan juga terima kasih kepada Encik Nasruddin di Jengka Pahang kerana berkongsi dengan kami ya. Moga-moga semuanya dipermudahkan tugasan kalian di sana. Ya, Cik Din, antara pemangkin negara ni sebab membekalkan begitu banyak sekali sumbangan dari segi pekerja dan juga industri. Kita harapkan topik yang kita bawakan ni membuka matalah beberapa pihak yang boleh untuk melihat bagaimana ini antara kerja yang perlu diberi nafas baru dan menarik lebih ramai lagi golongan belia kita. Kalau tengok surat khabar semalam, isu kemahiran pun mungkin kena adalah perbanyakkan lagi. Dan majikan pun kenalah juga main peranan juga kan, bagi gaji tu elok sikit kan. Baru buka surat khabar tu kata kita ni 1,200 ada lagi gaji. Sampai 2,000. Gaji ni memanglah. Baik, kita dah berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan siapakah penyanyi lagu untuk Nabila. Macam mana lagu ni? Cuba nyanyi sikit. Cepatlah. Tak apa. Lepas ni lah. Lepas ni untuk Nabila. Apakah gaya sudah suratan tertulis kita bertemu, hingga kini setelah berpisah salju yang beku terlerai sudah.
kau lupa mengingatimu. Oh Nabila, lambang cintaku kepadamu. Hingga kini oh Nabila, harapan agar kau mengerti. Kepadamu putri ku sanjung tinggi. Lagu untuk Nabila aku ciptakan bila mataku pejam lena. Ku utuskan bayu yang bertiup menyatakan cinta untuk Nabila. Anan memikat cahaya yang hilang entah kemana. Lupakanlah suatu waktu dengan perpisahan. Oh Nabila, lambang cinta yang telah layu. Sebut sahaja Melissa, sudah pasti peminat genre rock akan mengenali kumpulan ini. Ditubuhkan pada tahun 1989, kumpulan ini sempat merakamkan 3 buah album sebelum anggotanya membawa haluan masing-masing. Lagu popular mereka, Cinta untuk Nabila, lagu yang menjadi fenomena dan sentiasa menjadi siulan peminat muzik rock tanah air. Tidak mahu terus dilupakan dalam industri seni, gitaris utama Kefli Ramli atau lebih dikenali sebagai Kef Melissa, satu-satunya ahli yang masih mengorak langkah membawa nama Melissa dalam dunia hiburan tanah air. Kemunculan semula Kef Melissa dengan single terbaru berjudul Lunar Pudar Warna pasti menggamit nostalgia seperti di zaman kegemilangan rock kapak. Repeat. Kemunculan semula Kef Melissa dengan single terbaru berjudul Lunar Pudar Warna ini pasti menggamit nostalgia seperti di zaman kegemilangan rock kapak. Itu dia asalnya 4 anggota Melissa ni. Seorang dah meninggal, Al-Fatihah untuk Ustaz Razi, vokalis asal. Dan masih lagi berjuang. Lagu ni memang lagu berantu lah ya. Ya. Di sebutan dia. Kita bersama dengan Kef Melissa. Terima kasih bersama kami. Okey pagi-pagi nyanyi. Okey. Lagu okey, kalau ikutkan masa awal dulu, macam mana boleh terbentuknya kita imbas sekali kan? Melissa masa tu. Yang first ke apa? Yang masa dulu dah. Perjuangan permulaan Melissa. Mula band ni asal daripada Pahang. Kolibis Pahang. Lepas tu saya berjumpa mana yang anggota asal dia dah tak dapat 2 orang. Jadi yang ajak dengan arwah, saya dapat offer baru masuk join. Tapi masa lagu tu betul-betul meledak di pasaran kan? Memang sibuk masa tu dengan undangan. Tahun tu 1990. Dia punya sambutan 90-91 macam. Oh, 90-91. Lagu tu betul-betul hits kan masa tu. Okeylah. Okey, boleh ceritakan macam mana lagu untuk Nabila ni? Untuk siapa sebenarnya ni? Dia gini, lagu tu adalah ciptaan daripada komposer Rosli Selasih. Okey, dia masa kita nak mencari untuk ni lagu ni kan untuk direkodkan, hampir dekat 100 lagu juga. 100? Nak pilih yang terbaik. Yes. Last saya dengar sekali je kan, demo daripada itu abang Rosli. Tengok terus saya kata lagu ni aku nak lagu ni. Sebab abang Rosli selalu tengok MHI, memang berantu lagu ni. Siapakah Nabila? Nabila tu kalau ikut anak saya. Oh ya ke? Oh okey. Tapi memang tajuk asal memang ni. Memang Cinta untuk Nabila. Cinta untuk Nabila. Oh, okey, itu dia. Tapi tak tahulah, mungkin abang Rosli dia punya live ke, dia punya cerita ke, tak tahulah macam mana. Tapi kebetulan anak saya pun nama itu juga. Okey. Okey, baik. Daripada kisah Nabila sekarang ni memang fokus pada single terbaru. Jadi macam mana masih ada semangat yang tinggi untuk terus dalam kebetulan
pihak Nano Record, ni dia punya bos dia, Wan Nano, masa PKP kan, kata silap. Saya gini tau, saya sebelum tu, saya banyak, kan bila PKP, kita dah buntu tau, duduk dekat rumah kan. Betul. Jadi saya banyak cover, lagu-lagu lah kan. Di samping saya buat instrumental, gitar, lepas tu saya banyak cover lagu-lagu semualah. Dekat 300 lagu juga. Kebetulan Cik Wan Nano ni dia dengar kata dia kontak aku minat kau punya ni kata dia. Itu jelah. Kebetulan dia sedang mencari singing gitaris. Untuk dia punya inilah. So yang ni kemunculan baru ni lagu first lah. Lagu ciptaan dia. Boleh ceritakan Jadi dari segi suara stamina pun kena maintain ya. Ialah untuk beraksi kan bukan senang kan. Tak semua orang boleh fokus muzik dan nyanyi sekali. InsyaAllah. So lagu yang terbaru mungkin boleh kongsikan juga macam mana. Okey. Lagu ni berjudul Lunar Pudar Warna. Lunar Pudar Warna. Lagu ni saya dapat selepas di offer. Saya tak tu lagi tahu. Saya masih bagi saya masa untuk saya berfikirlah kan. Dekat 2 tahun juga. Lama tu. Lepas tu saya duduk study lagu ni kan. Macam mana? Habis PKP terus dia kontak saya. Dia ajak jumpalah. Meeting. Tak pasal terus kan. Record terus. Lunar Pudar Warna. Itu dia. Itulah dia macam lagu macam tema filem drama kan. Lebih kurang macam itulah. Dia mau kepada dia boleh pergi cinta pun boleh. Cinta kepada Tuhan boleh. Boleh katakan kepada ketuhanan lah kan. Tapi kepada perempuan pun boleh juga. Okey, baik. Kita nak dengar macam mana lagu terbaru ya. Tadi tu lagu yang tahun 90-an. Selepas 3 tahun macam mana pula Lunar jiwa dalam lagu ni untuk anda dengar. Mungkin ada peminat baru yang akan ikuti. Kalau ada tak? Ada sebarang laman sosial kalau orang berminat nak dengar. Tukar gitar sekejap. Pakcik Fitri sabar. Awak terlalu pantas. Lain mood, lain itu. Dia untuk berkongsi. Kalau ada Instagram ke saya boleh check boleh check Nano Record punya YouTube ke website. Lepas tu saya punya pun ada juga KEF Melissa. KEFF Melissa YouTube channel. Nano Record pun official. Untuk saya pun maknanya official KEF Melissa Real. Okey. Sama-sama kita saksikan persembahan lagu terbaru KEF Melissa, Lunar Pudar Warna. Itu dia lagu terbaru untuk menghiasi seleksi pilihan anda. Dengarkan KEF Melissa. Kasihanilah aku yang makin menjauh, terumam sepi di balik sendiri. Tanpa kasihmu lunarku pudar warna. Lunar sakit terasa saat napasku sesak di dada, menangis sendiri dan di ruang sempit ini mengharap terang dalam gelita tanpa dapat cahayamu.
sakit rasa sakit napasku sesak di dada menangis sendiri di ruang sepi ini mengharap terang dalam gelita dapat cahayamu Luna tanpa cahayamu hidup seakan bercuma. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak teruskan pengisian MHI bercakap berkenaan dengan program keusahawanan sosial belia. Kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun, ini antara peluang yang mungkin menanti anda sekiranya memberi fokus kepada apa yang kita akan bincangkan ini. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Dr. Zainah Sharif, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ceria dengan warna kuning ya? Ya, betul. Tema belia, muda, remaja. Doktor belia. Walaupun dah berusia. Tapi dalam hati tak muda. Hati tak muda. Ya, betul. Okey. Berbicara berkenaan dengan program keusahawanan sosial belia. Kita tahu ini antaranya sebab sekarang ni kita nak belia-belia kita kan peka berkenaan isu-isu semasa kan, isu-isu yang sedang kita bergelumang sekarang ini seperti pengangguran, kemiskinan, kelaparan. Jadi bagaimana satu program atau perniagaan keusahawanan sosial ini sekarang ini diberikan tumpuan oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan apakah peranan sebenarnya kementerian di bawah inisiatif ini? Okey, terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada TV3, kepada MHI untuk beri ruang kepada Kementerian Belia dan Sukan, KBS, khasnya Jabatan Belia dan Sukan Negara, untuk berkongsi berkaitan dengan program keusahawanan sosial belia. Hari ini saya nak mengetengahkan program SERI ataupun dalam bahasa Inggerisnya Social Entrepreneurship Rural for Youth, Rural Youth, yang mana program keusahawanan sosial yang fokus kepada luar bandar punya projek. Yang mana kalau kita lihat ya, sebenarnya KBS selaku peneraju dalam pembangunan belia, target grup kepada KBS ni ramai. Belia kalau ikut definisi belia dari segi umur masih 15 hingga 40 tahun. Dan kalau 15 hingga 40 tahun tu dalam populasi rakyat Malaysia kita ada lebih kurang 15 juta. Jadi kalau kita lihat pula bagaimana nak kaitkan dengan hala tuju pembangunan keusahawanan sosial ni dan kaitannya dengan KBS. Jadi kalau kita lihat, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah melancarkan dasar keusahawanan nasional 2030 yang mana di bawahnya dilengkapkan dengan pelan tindakan keusahawanan sosial 2030 yang mensasarkan dalam tempoh 8 tahun akan datang sehingga 2030 mensasarkan at least ada 143 perusahaan sosial dengan sasaran untuk menyediakan peluang pekerjaan yang lebih ramai di kalangan belia, yang mana kalau kita tengok trend sekarang ni, kebanyakan yang terlibat dalam keusahawanan sosial ini adalah mereka yang berumur 40 tahun ke bawah. Maknanya belia lah. Jadi melalui KBS, walaupun peneraju keusahawanan sosial adalah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan agensi yang lain Magic misalnya, tapi KBS sebagai badan ataupun lead agensi membangunkan belia, kami melihat adalah boleh kami menjadi pelengkap untuk menggalakkan belia sebagai ejen perubahan yang boleh blendkan di dalam menerapkan keusahawanan sosial ni, bukan saja yang bermotif keuntungan, tapi mereka akan lebih proaktif, lebih kreatif, berani menghadapi cabaran dan boleh menyelesaikan isu-isu sosial melalui kegiatan ekonomi. Okey. Tadi doktor sebut berkenaan dengan program SERI. Ya, betul. Okay. Mungkin doktor boleh ulas lanjut berkenaan bagaimana pelaksanaan SERI ini dan manfaat nanti kepada belia ni. Okey. Sebenarnya program SERI kita laksanakan dengan kerjasama KPLB, Kementerian Luar Bandar, dengan My Harapan dan juga disokong oleh pihak UNDP. Yang baru dilancarkan pada 6 Julai baru ni. Belia-belia di luar sana yang berumur 18 hingga 30 tahun boleh menyertai, boleh masuk ke dalam media sosial Jabatan Belia
Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan untuk memohon dan menyertainya. Mana-mana belia yang berumur 18 hingga 30 berkumpulan 3, 4 ataupun 5 maksimum. Dia kena dalam kumpulan Dalam kumpulan boleh memohon, dan di dalam permohonan itu mereka perlu mengemukakan cadangan apakah projek yang nak diusahakan untuk mereka membantu menyelesaikan masalah sosial setempat. So katalah contoh, dalam tempoh mereka melaksanakan program ni tempoh 6 bulan. Maknanya daripada Julai dan dia akan berakhir Disember. Dan di dalam pelaksanaan program tu ada 5 fasa. Fasa promosi dan pendaftaran macam sekarang lah sedang berlangsung. Dan bulan Ogos, daripada permohonan yang kita terima, sekarang ni kita dah terima 20 kumpulan memohon. Walaupun di dalam sistem dalam 1,000 lebih belia yang masuk. Yang kita akan tapis nanti dalam tapisan kedua untuk mereka mengemukakan apa idea, apa cabaran yang mereka nak tangani, dan kita akan pilih 15 kumpulan terbaik untuk mara ke fasa berikutnya, dan kita akan pilih untuk mereka masuk ke boost camp yang 4 hari 3 malam untuk mereka memurnikan idea mereka sehinggalah mereka menghasilkan prototipe dan melaksanakan betul-betul projek tu. Baik, 20 maknanya masih perlukan lagi? Yes, kami memerlukan lagi sebab kita mensasarkan penyertaan ni daripada seluruh negara. Baik. Sebab di luar sana kita yakin belia memang ada macam-macam idea, macam-macam masalah sosial yang mereka boleh jadikan sebagai peluang untuk menjana satu kegiatan ekonomi yang memberi manfaat bukan saja kepada belia itu sendiri tapi kepada masyarakat. Masih lagi terbuka sekarang Masih lagi terbuka. Okey, mungkin doktor, dengan apa yang dilakukan inisiatif ini, apa sebenarnya yang dicari oleh Kementerian Belia dan Sukan? Okey, sebenarnya kita mencari kumpulan-kumpulan belia yang saya yakin di luar sana ramai yang mempunyai pelbagai idea untuk membantu membangunkan negara melalui perspektif dan juga inisiatif mereka sendiri. Dengan konsep kalau di KBS ni kita ada dari belia untuk belia. Jadi kita nak idea tu daripada belia sendiri untuk melaksanakan projek itu dan membantu menangani masalah-masalah setempat yang boleh memberi manfaat, yang mana akhirnya nanti kita mampu menghasilkan sekelompok belia yang boleh menangani masalah kreatif, inovatif dan prihatin kepada persekitaran. Baik. Seperti mana yang tertera di skrin, maknanya ini antara cara kalau ingin menyertainya di website KBS, doktor? Ya, betul. Okey, terima kasih banyak Dr. Zainah Sharif, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih. Harap-harapnya tercapai impian dan juga apa yang diharapkan oleh KBS sendiri untuk mencari belia menjadi dalam program perniagaan keusahawanan sosial ini. Baik, selepas ini kita nak terus bersama dengan Haji Fetri. Okey ke tu? Saya menemani rakan setugas veteran kita saya. Banyak isu nak bincangkan setiap hari dan yang jadi tumpuan pastinya kehilangan bekas dalam TV3 Zalina Azman yang berbagi dapat ditemui walaupun gerakan telah pun dilancarkan, dan ini kita harapkan supaya tidak ada sebarang spekulasi, sebarang hal-hal yang lain yang boleh memburukkan situasi. Kita nak mencari dan mencubai saja bintang hebat ini. Masih tidak ada jawapannya, tapi apapun kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan bingkisan ini. Baru-baru ini wartawan kami juga turut menyertai bagaimana operasi dan juga misi mencari Zalina Azman. Polis telah memulakan usaha mengesan kes kehilangan bekas pembaca berita TV3 Zalina Azman sejak November tahun lepas. Mendapat perhatian sebab polis meminta orang ramai memberi maklumat kehilangannya. 8 bulan tanpa kabar berita. Kehilangan bekas penyampai berita TV3 Zalina Azman, 53 tahun, masih menjadi tanda tanya. Segalanya bermula pada 24 November tahun lalu apabila anaknya cuba menghubungi Zalina untuk bertanya kabar. Setelah tiada sebarang jawapan ketika dihubungi, dia bersama bapa saudara ke rumah Zalina Azman di Shah Alam. Malangnya tiada sesiapa pun yang berada di sana, sedangkan sebuah kenderaan milik bekas personaliti TV3 itu berada di tepi rumah tersebut. Laporan polis terus dilakukan. Melihat keadaan di dalam rumah yang tidak teratur, kunci, dompet yang mengandungi dokumen peribadi dan wang tunai ditemui. Baik, sekarang ini saya berada di perkarangan rumah Zalina Azman di Seksyen 3 Shah Alam yang dikatakan hilang sejak November 2021. Difahamkan rumah ini baru saja beliau diami sejak tahun lalu dan masih lagi dalam fasa pembinaan. Dan kalau dapat saya saksikan dari luar kediaman ini, di dalam rumah ini, struktur perabot masih lagi dalam keadaan tidak teratur.
Yalah, kita faham dalam fasa pembinaan dan juga tembok di luar sana masih lagi dalam keadaan yang separa siap. Diharapkan kepada orang ramai agar tidak memasuki ke perkarangan rumah ini tanpa izin pihak berkuasa kerana ini akan mengundang risiko dalam misi pencarian Zalina Azman. Selepas 8 bulan, hebahan kehilangan Zalina baru dikeluarkan. Kenapa mengambil masa yang begitu lama? Basically, sebelum kita membuat sesuatu hebahan pada media, selepas laporan terima, kita akan mengambil beberapa tindakan. Antaranya kita masukkan ini dalam satu sistem missing person system lah. Di mana dalam sistem itu ada senarai-senarai orang yang kita listkan hilang ataupun tak ditemui. Namun selepas kita listkan, kita pun ada ambil beberapa tindakan yang perlu untuk membuat semakan beberapa agensi. Dan benda-benda macam ni memakan proses, mengambil masa untuk agensi-agensi yang berkenaan untuk reply pada kami, dan seterusnya selepas kita review, kita cari dan after all dah tak ada effort lagi ataupun dah tak ada ikhtiar untuk kita tengok dan kita buat hebahan untuk dapatkan bantuan orang ramai untuk mencari bersama-sama ataupun mendapatkan information sehingga missing person ditemui. Senator Datuk Ras Adiba, antara sahabat karib yang turut sama mengharumkan industri penyiaran tanah air. Kehilangan Zalina membawa kabar duka. Tidak mengeluh sedikit pun, beliau tabah menjalankan misi pencarian rakannya hampir setiap hari selepas hebahan tersebut dibuat. Sebagai rakan baik, beliau mengharapkan keajaiban dan dapat ditemui dengan segera. Alhamdulillah, IPD Shah Alam telah pun mencatatkan informasi yang saya ada sedikit mengenai Zal, dan saya begitu berharapan agar sahabat-sahabat yang lain atau siapa-siapa yang lain dapat juga memberikan kerjasama agar kita dapat sedikit jawapan mengenai Zalina Azman. Jadi ramai yang juga mengatakan sudah terlalu lama, tetapi itulah, sekiranya ada orang yang hilang memang bukannya mudah untuk kita nak dapat jawapannya secepat mungkin, tetapi insya-Allah dengan sokongan semua, insya-Allah dapatlah kita sedikit penjelasan mengenai di mana Zalina berada atau keadaan beliau, insya-Allah. Sehingga tarikh 26 Julai 2022, misi pencarian masih giat digerakkan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia, Zalina dipercayai masih berada di dalam negara. Penemuan demi penemuan, seakan penantian selama 8 bulan akan bertemu noktahnya. Namun, insan yang dijumpai bukanlah orang hilang yang dicari. Apa yang penting di sini, kita perlukan maklumat lengkap lah. Jangan pernah nampak, pernah lihat, tapi cuba bagi keterangan yang jelas di mana kedudukan, masa bila, tarikh, supaya senang dalam misi pencarian, supaya kita dapat narrow down waktu, masa dan tempat yang betul pada ketika itu. Berhubung status kediaman orang hilang ini, pihak polis sedang mengesan pekerja yang pernah melakukan pembasuhan rumah Zalina Azman untuk membantu siasatan. Segala usaha yang dilakukan bersama-sama pihak berkuasa, keluarga, sanak saudara, malah sahabat handai ini diharapkan memberi sinar penemuan dan membawa perkabaran positif. Baik, kita sama-sama doakan moga misi pencarian ini dapat menemui jalan jawapannya lah. Laporan lengkap dalam 999 malam ini untuk perkisahan kehilangan Zalina Azman. Baik, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jangan lupa esok menariknya kemalangan. Ini topik yang kita bawakan di MHI. Berkenaan dengan kemalangan melibatkan kenderaan berat. Itu dia, yang mana impaknya memanglah ada yang kemalangan tu rempuh kereta, ramai yang terbunuh. Kita bincangkan esok lebih mendalam di MHI. Terus bersama kami, jumpa lagi esok. Bye, terima kasih.